dan impian, cita-cita serta harapan, semua bermula di sini. Bersama anda setiap langkah, profesional dan beretika, meraih generasi yang berjaya. Teknologi pendidikan, pengurusan perniagaan, kesihatan, kecantikan, rekaan. Geomatika, kejayaan di tangan anda. Geomatika, GUC. Geomatika, kehidupan lebih bermakna. Geomatika, GUC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bertemu sekali lagi kita pada sesi FB Live Geomatika University College, dan pada kali ini kita bersama di dalam bicara santai bersama pemimpin industri. Dan pada hari ini kita bawakan netizen semua dari studio Geomatika University College, dan studio inilah yang digunakan juga oleh pelajar-pelajar yang mengambil bidang broadcasting. Jadi pada hari ini, ketika ini dan saat ini, kita bawa orang yang penting, satu tokoh yang penting daripada industri, iaitu Tuan Muhammad Razam bin Taja Rahim, Ketua Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Latihan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan hari ini topik paling penting, yang amat penting, iaitu garis panduan keselamatan kebakaran. Kita nak tahu apa yang perlu kita lakukan bila terperangkap dalam keadaan-keadaan yang mencemaskan. Dan oleh kerana itu saya rasa memang tak lain dan tak bukanlah Tuan Razam lah orang yang paling sesuai untuk bagi nasihat pada kami dan juga pada netizen sekalian. Jadi untuk kita mulakan sesi kita, Tuan, boleh tak Tuan Razam berikan sedikit maklumat tentang sejarah diri Tuan daripada dulu hingga sekarang. Silakan, Tuan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam jatah bomba, Rakyat Malaysia cekap dan mesra. Terlebih dulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Geomatika University College kerana sudi menjemput saya bagi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk kita bersama-sama berkongsi berkenaan dengan tip-tip keselamatan ataupun apakah tindakan yang boleh kita ambil jika berlaku sebarang kebakaran lah di rumah ataupun di permis, di bangunan tempat tuan-tuan dan perempuan berada. Jadi sebagaimana yang Prof ajukan soalan kepada saya tadi berkenaan dengan latar belakang saya ni, memang dah lama lah berkhidmat dalam Jabatan Bomba, dah hampir 25 tahun. 25 tahun. Dan bertugas pun di pelbagai bahagian dan juga cawangan lah. Sebelum ni sebagai penolong pengarah bahagian yang keselamatan kebakaran, ketua balai, sebagai timbalan pengarah, sebagai pegawai di bahagian penyiasatan kebakaran, dan sekarang saya berada di bertugas di bahagian latihan Ibu Jabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya. Dari kelulusan saya lepasan sarjana muda daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi dan tu. Saya melanjutkan pelajaran ke peringkat master dalam bidang pengurusan keselamatan industri. Yes. Dan juga telah menghadiri beberapa kursus di peringkat dalam negara dan luar negara berkaitan dengan kebombaan lah. Jadi saya rasa mungkin dapat membantu saya untuk menyampaikan setakat yang ada pada diri saya, pada tuan-tuan dan puan-puan, pada pelajar
pada pagi ni lah. InsyaAllah, insyaAllah. Satu tokoh yang mana pengalaman luas. Kan? Lebih daripada 25 tahun tuan 25 tahun Lebih kurang lebih macam kurang. tu lah Prof, dah Ah. hampir 25 tahun saya Asas bermula. daripada Bachelor Ekonomi. Ya, Kan? Bachelor Ekonomi masuk bomba. Masuk bomba. Tapi bomba ni untuk pengalaman Prof lah, memang dia pelbagai bidang lah. Kita ada Setuju. berkaitan dengan undang-undang, kita ada berkaitan dengan architecture, dari segi bangunan dan sebagainya. Setuju. Kita lebih pada teknikal juga punya bidang lah. Ya. Kimia dan sebagainya lah. Tu. Hazmat. Jadi Daripada banyak ilmu. Kalau tuan masuk bomba ni, macam-macam ilmu yang boleh tuan-tuan dapat. Termasuk dengan bahagian udara pun kita ada. Kalau bahagian berminat. udara pun ada. Ya, Prof. Dan untuk makluman netizen semua, oleh kerana itulah kami di Johor Industri College, kita membuat collaboration dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kerana kami rasa bahawa hala tuju, niat kita sama. Kita nak bantu, kita nak gunakan teknologi agar boleh beri manfaat pada manusia. Agar boleh membantu lebih ramai orang lagi. Kan? Dan saya tertarik juga tadi Tuan Razam. Maksudnya Tuan Razam dah pergi semua banyak bidang dalam bomba ni. Dan kalau kita tengok pun hala tuju ataupun senario landscape bahagian tugas-tugas bomba kat Malaysia pada masa ni, biasanya orang ramai gunakan pelbagai function. Jiran saya baru tadi saya sebut dengan Tuan Razam. Jiran saya kat rumah, anak kucing dia tak boleh keluar daripada longkang pun dipanggil Jabatan Bomba. Ular tersangkut pun dipanggil Jabatan Bomba. Jadi Tuan Razam, kalau kita nak tengok daripada sudut yang itu, apa sebenarnya fungsi yang utama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni, dan bagaimanakah contribution ataupun perkara-perkara yang boleh diberikan kepada orang ramai agar orang ramai tahu, Tuan Razam? Ya, Prof. Sebagaimana yang Prof katakan tadi lah. Saya rasa majoriti masyarakat ataupun tuan-tuan dan puan-puan tahulah rasa sedikit tentang tugas-tugas dan juga tanggungjawab kami di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni dalam melaksanakan tugas memberi perkhidmatan kepada masyarakat lah. Sebagaimana yang telah ditematuk dalam akta lah, saya lebih suka menyatakan yang memang ada, yang kita boleh lihat dan kita boleh tengok sendirilah. Sebagaimana yang telah digariskan dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ataupun lebih dikenali juga Akta 341. Di mana dalam akta tu menyatakan dalam Chapter 5 secara jelas tugas-tugas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia lah. Yang mana saya rasa ada 6 yang telah digariskan dalam akta tersebut. Pertama adalah melaksanakan kerja-kerja pemadaman, pencegahan, mengawal dan juga mengambil tindakan bagi jika berlaku sebarang kebakaran lah, untuk memadam. Dia pastikan tak ada lagi kebakaran selepas tu, memang betul-betul padam. Ada elemen pencegahan, memastikan tidak ada penembakan api dan sebagainya. Itu adalah tugas-tugas yang dinyatakan secara jelas. Di mana core business kami ataupun trust perkhidmatan kami yang utama dalam Jabatan Bomba ada 2 lah, untuk makluman Prof dan juga tuan-tuan dan puan-puan, iaitu berkaitan dengan operasi kebombaan dan penyelamatan. Yang keduanya berkaitan dengan keselamatan kebakaran lah. Kalau yang tadi itu adalah berkaitan dengan operasi. Dalam akta juga menyatakan kami perlu melaksanakan tugas kemanusiaan, menyelamatkan nyawa dan juga harta benda. Ini adalah berkaitan dengan operasi dan juga penyelamatan lah. Itu memang kuasa yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sendirilah. Di mana akta ini diangkat selepas mendapat perkenan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan berkaitan dengan keselamatan adalah dalam akta itu menyatakan bahawa kami perlu menentukan jalan keluar keselamatan dan juga jalan keluar keselamatan yang cukup. Ada 2 part, ada 2 perkara yang dinyatakan dalam akta tersebut lah. Jadi ada berkaitan dengan keselamatan kebakaran. Di mana tugas kami perlu menentukan yang tuan-tuan ni selamat jika berada di mana-mana dalam premis lah, dalam bangunan. Ada jalan keluar yang cukup dan ada jalan keluar. Itu adalah berkaitan dengan keselamatan kebakaran. Dan dalam akta juga menyatakan tentang tugas-tugas penyiasatan kebakaran. So ada 3 perkara elemen utama lah yang dinyatakan dalam akta tersebut berkenaan dengan tugas Jabatan Bomba. Pertama berkenaan dengan operasi,
dan penyelamatan. Kedua berkenaan dengan aspek keselamatan kebakaran. Yang ketiga adalah berkenaan dengan penyiasatan kebakaran. Dan ada juga dimasukkan berkenaan tugas-tugas yang diarahkan oleh menteri dari masa ke masa mengikut keperluan lah. Jadi inilah 4 perkara ataupun yang kita pandukan untuk kami untuk melaksanakan tugas lah. Ada empat tugas utamanya tu. Tapi dia bantu juga oleh bahagian-bahagian yang lain seperti bahagian latihan dari segi menghasilkan tenaga kerja yang betul-betul confident lah. Yang betul-betul kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas pemadaman, pencegahan tadi dan sebagainya. Masuk juga ada bahagian pembangunan yang menyediakan peralatan, yang menyediakan balai bomba untuk diperluaskan, diperbanyakkan dalam negara kan. Bagi memastikan kita punya tempoh masa bertindak, respon time itu memang memenuhi sebagaimana standard antarabangsa lah. Iaitu di bawah 10 minit. Oh, bawah 10 minit ya? Ya, itu adalah memang kita punya target respon time sekarang ni. Dan juga dibantu oleh bahagian penyelidikan dan juga pembangunan dalam membuat kajian, research berkenaan dengan aspek kebombaan. Dan kita juga membuat kajian berkenaan bahan-bahan yang berkaitan dengan keselamatan kebombaan lah. Berkaitan kebombaan dari segi batu batan yang memang kena fire rated dan sebagainya. So bahagian-bahagian ini membantu untuk kita melaksanakan 3 tugas utama tadilah. Operasi, penyelamatan, keselamatan kebakaran dan juga penyiasatan. Okey. Dalam masa 10 minit kena respon. Ya, betul bro. Dia turun daripada Itu memang kita punya respon time macam tu lah. Respon time 10 minit 1 minit keluar daripada balai. 1 minit kena keluar balai. Tengok tu. 1 minit Para keluar netizen daripada balai. sekalian. Itu memang kita punya arahan ataupun Arahan. kita punya itizam dalam diri kita sekarang. Semua InsyaAllah. pegawai bomba supaya kita memang nak sampai cepat Nak sampai cepat. untuk tempat kejadian tu. Setuju. Kita tahu bahawa api ni bila ni memang dia cepat lah. Dia cepat merebak dan sebagainya. Yang penting adalah nyawa dan harta benda tu. Nyawa penting, harta benda kita pun nak penting. selamatkan. Keselamatan penting. Jadi netizen sekalian dapat lihat bagaimana pengorbanan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Walau apa saja keadaan mereka, mereka kena respon pantas. Kena respon betul. laju. Tak kira apa pun dia tengah buat Tuan Lim. Tengah makan pun kena tinggalkan Kena makanan tu. tinggal. Memang kita punya target 1 minit mesti keluar daripada 1 minit balai. kena keluar dari balai. Tengah tengok bola pun 10 kena minit lupa kalau bola kita dah tu. 10 minit tu dah sampai ke tempat kejadian lah. Maknanya Itu dalam kita punya masa target 10 minit kita. 10 minit 10 target minit dah sampai. dah sampai tempat kejadian. Cuma- 1 minit dah keluar. Cuma itulah minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan untuk laluan kita dan sebagainya itulah. Setuju. Jadi untuk netizen semua, Maklumat lokasi tu yang penting. maklumat kena tepat. Ya. Jadi netizen semua itu yang diperlukan. Maklumat kena tepat. Jangan buat panggilan palsu. Kan? Dan bila dengar je sen, bunyi tu, kena bagi laluan kerana KPI 10 minit dah sampai. Ini melibatkan nyawa. Dan nyawa tu amat penting. Dia tak boleh lagi nak patah balik nyawa tu kan tuan. Ya. Kalau perkara lain boleh, yang ni tak boleh. Jadi kalau menyentuh bab nyawa, menyentuh bab kebakaran, kalaulah katalah ini dijauhkan daripada Tuhan, katalah saya ataupun netizen semua ni tiba-tiba tuan, kami tak tahu apa-apa ni. Tengah duduk-duduk, alamak terberasap lah. Rumah terbakar lah kan. So terbakar tu sama ada terbakar di rumah atau terbakar tu di bangunan lain. Kalau terperangkap, kami ni terperangkap dalam kebakaran, apa perlu kita orang buat ni Tuan Azam? Yalah, jika tuan-tuan dan puan-puan terperangkap dalam rumah. Sebab kita tahu kita memang hasil banyakkan kes kebakaran ni, kalau kita tengok statistik, semasa saya berada di bahagian penyiasatan kebakaran itu lagi pun, banyakkan yang boleh katakan berlaku di waktu malam lah. Oh tuanlah. Memang boleh katakan semua ahli keluarga berada di rumah dan sebagainya. Dan kebanyakan kes kematian pun banyak melibatkan kebakaran rumah lah. Kebakaran rumah. Jadi itulah mungkin beberapa perkara yang saya rasa saya boleh sampaikan di sini. Jika berlaku kebakaran, apa tindakan yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil lah. Pertama pada saya adalah tuan-tuan kena menjerit. Sebab menjerit ni macam satu alam lah kepada mungkin ahli keluarga kita dalam rumah
rakan-rakan kita, termasuk jaring-jaring kita. Bila kita menjerit api tu, selalunya orang akan lebih peka lagi. Pertama kita boleh maklumkan, bila kita menjerit, kita boleh maklum kepada ahli keluarga kita untuk sedar kalau waktu malam lah, kalau tengah tidur dan sebagainya. Ataupun mungkin waktu siang tu, mungkin diorang leka berada di ruang mana-mana kan, bilik diorang tamu. Sebagai bila kita nampak kita jerit api tu, so boleh memberitahu diorang bahawa ada kecemasan. Dan jiran-jiran pun mungkin boleh dengar, boleh bantu dan sebagainya. Dan kadang-kadang bila kita menjerit, kadang-kadang kita pun boleh hilang rasa takut dan sebagainya kan. Kita jadi berani. Iya, jadi berani sikit kan. Bila ada respon pula. Itu pada saya langkah di segi psikologi yang berkesan jugalah untuk kita menghadapi jika berlaku kebakaran. Kedua ni kita mungkin boleh padamlah kalau api kecil kan, kalau api dapur dan sebagainya. Kalau tuan-tuan yakin confident untuk padamkan api tersebut, padamkan. Kalau yang kes kecil lah, jangan yang besar, jangan nak cuba padam, memang rasa mungkin payah lah kan. Tapi kalau yang kes kecil, nampak kecil, kalau boleh padam, cuba, tak apa. Nak padam tu, rasa boleh teruskan. Kalau tak, selamat diri lah. Ya. Selamat diri penting kan. Selamat diri lah. Yang tu lah, kalau boleh padamlah. Kalau tak boleh, selamatkan diri. Seterusnya, selamatlah mangsa ataupun ahli keluarga kita yang ada. Cuba bawa sekali keluar lah jika berlaku kebakaran dalam rumah. Ini keluar terus. Tiba-tiba kalau kita tiba-tiba terasa ada asap kan, kita tengah tidur ada bau asap. Buka pintu tengok ada asap dalam rumah. Ada asap. Ada asap. Selalunya bila malam ni kadang dia selalunya dia akan menjadi blackout sekali, jadi gelap. Dia gelap. Bekalan elektrik akan terputus. Jadi kita akan lebih panik lagi. So pada saya pencahayaan itu adalah penting lah. Sebab tu kena ada lampu suluh. Kadang-kadang memang kita galakkan di rumah ada lampu cemasan lah disediakan. Kalau boleh lebih kepada jam tu lah. Jangan ada lilin dan sebagainya. Pada saya sediakan peralatan-peralatan yang macam ni yang tidak menyebabkan risiko yang tinggi lah. Kan? Jika ada asap, tuan-tuan jangan panik. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, asap ni memang dia adalah dia lebih panas, dia akan berada di atas dulu. Dia akan terampai di atas dulu. Okey, dia akan turun, kalau semakin banyak dia akan turun sampailah sehingga satu lapisan tu memang kita pada kajian kita akan dapati dalam jarak 30 hingga 60 cm memang ada satu lapisan udara di bawah dia. Jadi kalau tuan-tuan terperangkap dalam asap, cara yang terbaik adalah merangkak lah. Merangkak. Dia merangkak ke merangkak macam merangkak berjalan lah untuk cari keluar ke pintu ke keluar. Macam tentera merangkak macam tu. Ada sampai agak-agak rasa tuan-tuan memang boleh bernafas lagi. Kalau rasanya asap agak tinggi tak perlulah merangkak kan. Tapi kalau dah semakin meluat dia akan semakin menurun. Jadi sampai satu tahap kalau tuan-tuan kena merangkak, tuan-tuan boleh merangkak. Maksudnya ada satu lapisan yang tuan-tuan boleh bernafas lagi, mendapat udara yang ni lah untuk tuan-tuan bernafas. Jadi ialah kadang-kadang bila kita nampak asap kita kena panik. Dan kalau kita rasa memang tak boleh nak keluar, memang dah ada api dekat ruang laluan nak keluar tu, so tuan-tuan tutup semua sekali lubang-lubang yang boleh asap masuk. Sebab selalunya kes kematian ni Prof, disebabkan oleh asap. Asap. Api tu dah second lah selalunya. Selalunya dia orang akan meninggal dunia ataupun mati selalunya disebabkan asap dulu. Terperangkap dalam asap ni. Dia tak boleh nak bernafas kan. Jadi tutupkan semua lubang-lubang supaya asap tak masuk. And then buka mana-mana ada ruang yang menghadap ke udara luar lah. Untuk dapatkan udara yang bersih. Kan? Itu adalah satu cara teknik jika tuan-tuan terperangkap dalam kebakaran di rumah lah. Okay. And then kalau tuan-tuan boleh keluar tu, kalau sempat atau boleh tutup punca kuasa elektrik lah, gas dan sebagainya kalau boleh. Kalau rasa selamat, boleh ambil tindakan. Kalau tak, terus keluar je. Selamatkan diri. Sebab ialah bahan-bahan ini selalunya akan lebih menyebabkan pemadaman api lah. Elektrik dan sebagainya, gas meletup dan sebagainya. So jangan masuk lagi lah dalam bangunan. Kalau dah keluar tu baru teringat nak ambil lesen lah, teringat nak ambil. Jangan ambil telefon lah, janganlah. Jangan cuba-cuba nak masuk lagi lah kan. Sebab kita memang api ni bila dia dah start tu, kalau kita tak ni, dia akan cepat merebak. Dia akan cepat berkembang lah. Okay, sebab dia bila dapat bekalan oksigen tu, dia akan menyebabkan api tu mudah menjadi besar. Okay, dan yang pentingnya hubungi jawatan bomba lah. Itu
langkah yang rasa memang kena panggil bomba lah. Kena panggil bomba, Ya, kena itulah. panggil ahlinya. Itulah, itu beberapa tips lah kalau tuan-tuan terperangkap dalam kebakaran, khasnya di rumah lah. Okey. Dan jalan ciri keselamatan yang sepatutnya selain daripada itu, tuan-tuan kena tengok adalah berkenaan dengan alat pemadam api. Jika ada di rumah lagi bagus, bagaimana saya katakan tadi, kalau boleh pada peringkat awal, gunakanlah alat pemadam api. Okey. Yang keduanya berkenaan dengan peralatan elektrik di rumah tu sendiri kan. Kalau boleh kadang kita buat penyambungan wire terlalu banyak dan sebagainya, Prof. Jadi ini menjadi salah satu punca lah. Dan semasa saya di bahagian penyiasatan tu memang 70% kadang-kadang punca adalah daripada elektrikal lah sekarang ni. Oh. 70% adalah Elektrikal punca dia kebakaran. punca terbakar tu. Iya, memulakan punca percikan api ataupun api itu memula daripada peralatan elektrik. Sebab kita tahu memang, ialah sekarang ni sekeliling kita Memang mana semua barang elektrik. tidur kiri kanan semua elektrik. Ya. Tak lari lah. Tak lagi, itulah. Setakat ni boleh katakan kita punya tu berpunca daripada elektrik lah kebanyakan kes kebakaran. Jadi tolong ambil perhatian lah berkenaan dengan penggunaan peralatan elektrik. Pastikan dia ditutup, tidak ada wiring yang terdedah dan sebagainya. Okey. Dan juga sebagaimana yang Prof katakan tadi, jeriji lah salah satu kan isu dia. Pastikan jeriji tuan-tuan tu yang boleh dibuka lah. Itu je lah untuk tuan-tuan menyelamatkan diri. Pastikan boleh dibuka. Jadi selalunya ialah kadang-kadang yang terperangkap bila jeriji tu selalu yang jenis yang tetap, yang pemasangan tetap tak boleh nak dibuka. Jadi kita pun kadang-kadang jabatan bomba pun agak ambil masa sikit lah kan, nak potong dulu dan sebagainya. Jadi bukan saya tak ni, kita tahu faktor keselamatan dari segi kecurian dan sebagainya, kita kena ambil perhatian, tetapi pastikan benda tu boleh dibuka, itu saja. Dia boleh dibuka tu daripada dalam lah. Dalam ya, daripada dalam. Untuk tuan-tuan menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran macam tu lah. Okey. Dan juga dari segi berkenaan tadi saya kata lampu kecemasan, sekurang-kurangnya ada lampu suluh kan, untuk membantu tuan-tuan jika berlaku kebakaran atau sebagainya. Buat lighting tu kalau betul lah tu, kita pun sendiri pun walaupun kita biasa dalam rumah, kadang-kadang kita dah panik tak tahu mana satu jalan keluar. Gelap kan. Itulah. Gelap dengan asap lagi Dengan kita asap memang kan. Baiklah. Jadi kepada netizen yang baru bersama kami, selamat datang kepada di dalam event Bicara Santai Johmatika University College. Tajuk kita pada hari ini adalah Garis Panduan Keselamatan Kebakaran. Dan bersama kita hari ini orang yang penting daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Tuan Muhammad Razam bin Tajar Rahim, Ketua Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Latihan. Jadi pada netizen semua, kita dengar betul-betul. Dan nanti tolong letakkan di komen. Letakkan soalan-soalan di komen, apa yang nak ditanya akan saya sampaikan kepada Tuan Razam. Hari ini adalah sesi santai. Jangan stres, kita dapatkan ilmu dengan santai dan relax insya-Allah. Dan jangan lupa juga, jangan lupa untuk follow kami. Follow kami ni di 7 area. 1, follow Johmatika University College di Instagram. 2, follow Johmatika University College di Facebook. 3, follow Johmatika University College di Twitter. 4, follow Johmatika University College di YouTube. 5, follow juga Johmatika University College di TikTok kita. Yang ke-6, website. Dan ke-7, kita punya Telegram Johmatika University College. Jadi follow kami, follow rapat-rapat, follow ketat-ketat. Dari situ kita akan bagi banyak lagi ilmu yang akan di-share bersama-sama. Dalam Bicara Santai, kami akan bawa ramai rakan-rakan industri, ramai insan-insan leaders from the industry yang mana kita akan share bersama-sama ilmu kita, knowledge kita. Dan sebentar tadi memang kita dah dengar jelas penjelasan Tuan Razam. Ingat, api itu bahaya, laju dia naik tu, tuan kan? Sekali, zak dia naik. Dan walau macam mana keadaan pun, jangan panik. Jangan panik. Dan kena sediakan lighting, ada lampu kalau di waktu malam, kerana cases kebanyakan berlaku di waktu malam. Ya, Prof. Kebanyakan kita memang kebakaran banyak berlaku. Sebab masa tu mungkin
tak Orang dah perasan. ramai kan, ada hanya rumah lah kan. Kalau siang tu nampak api sempat Ya, lari, ya. malam kita tak sempat. Jadi pastikan jangan panik. Dan pastikan juga ada alat-alat yang ketika berlaku kebakaran kita boleh guna lampu picit dan sebagainya. Dan menurut Tuan Azam juga, asap tu yang banyak membunuh. Ya, Kan, yang asap yang letakkan selalunya mudarat. macam tu. Dan sifat asap pula dia kat atas. Oleh kerana tu kita kena kat bawah. Ya, Kita kena merangkak. merangkak 30 hingga 60 cm 30 hingga 60 ada cm ruang. kat bawah tu merangkak. Jangan malu merangkak. Boleh belajar dengan baby cara merangkak. Ya, Jadi dengan merangkak tu dia boleh menyelamatkan nyawa kita. Betul kan? insyaAllah. InsyaAllah. Dan kalau berlaku juga kebakaran, seboleh-boleh kita tutup kan. Kita tutup. Ya, lubang kalau kita dah perangkap dalam memang kita dah keluar tu tak boleh, kita tutup lubang supaya asap tak masuk lah. Tutup lubang, ada pintu. Dengan kain apa Tutup dengan kain sebagainya. Dia kadang-kadang dia panik tu tuan. Ya. Tengah asap, Allah lupa kain pun lupa kat mana kan. Telefon bukan ada lupa kan. Telefon pun lupa kat mana. Tapi Kadang-kadang ingat, telefon selalu rule number one, jangan panik. Saya tu di Johamatika University College, kami didik pelajar di Johamatika University College dengan keadaan yang begitu, soft skill tu. Maksudnya bagaimana dalam keadaan stres, bagaimana dalam keadaan, kan kita tahu minda kita ni bila 7 perkara bergerak serentak, minda kita jadi blank. Dan kita asuh pelajar-pelajar Johamatika macam mana walaupun dalam keadaan yang panik, dalam keadaan banyak benda berlaku dalam minda, tidak berlaku keadaan yang kita tiba-tiba tak boleh buat apa-apa. Tiba-tiba stun. Itu didikan tu penting. Jadi insyaAllah di Johamatika University College ni kita bantu tuan. Kita bagi didikan bagi pelajar ni agar dia boleh ada soft skill dia boleh handle stres dia boleh handle ketika emergensinya. Dan nanti mungkin kita boleh wujudkan juga unit-unit di college nanti yang boleh kita dapat latihan daripada Jabatan Bomba agar kita boleh bantu lagi ramai pelajar dan masyarakat macam mana nak handle situasi ketika kecemasan. Jadi netizen semua ingat tadi, jangan lupa tulis kat komen soalan-soalan, kami akan sampaikan kepada Tuan Azam. Lagi satu Tuan Azam, saya ni kadang-kadang kalau kita pergi dekat pasar raya. Pasar raya ni banyak dia punya fire extinguisher lah. Ada hos yang berpusing-pusing tu lah, kapak ataupun ada kan. Jadi kalau kita pergi ke bangunan-bangunan, pergi ke pasar raya, banyak alat-alat bantuan tu ada. Kan, fire extinguisher. Jadi kalau katalah kami ni sebagai orang awam, nampak tu ada fire extinguisher, nampak tu ada kapak, nampak tu ada hos, adakah boleh orang awam seperti kami ni dia menggunakan fasiliti tersebut kan? Ya, ialah memang untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebelum sesuatu bangunan itu dibina, pihak owner ataupun pihak pemilik bangunan perlu menggunakan plan dulu lah, plan bangunan. Sedangkan reka bentuk bangunan lah untuk Jabatan Bomba nak menentukan atau menyemak dia punya plan tu adakah dia memenuhi syarat-syarat ataupun kena jabatan lah. Dan selalunya bangunan-bangunan besar, kompleks tu memang kita syaratkan ada berdasarkan pada Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam UBBL dan menetapkan di bawah jadual 10 tu apakah pemasangan keselamatan kebakaran yang perlu dia ada di sesuatu bangunan lah. Dan ialah sebagaimana yang Prof katakan tadi, kalau kita pergi ke bangunan-bangunan besar ni memang kita akan nampak banyak peralatan-peralatan kebombaan ni berada. Untuk makluman tuan-tuan dan Prof dan juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam penentuan sistem ni kita ada dua sistem yang kita akan tetap, iaitu sistem pasif dan juga sistem aktif. Okey. Di mana sistem pasif ni lebih kepada sistem yang dia berbentuk structure lah. Yang ditetapkan pada bangunan-bangunan, contohnya macam dinding, tahan api dalam tempoh setengah jam hingga ke 3 jam, 2 jam dan sebagainya. Ada mengikut kepada penggunaan lah bangunan tersebut. Okey. Kita tetapkan dari segi lantai juga. Lantai itu pun dia memenuhi syarat supaya tidak mudah terbakar dan sebagainya. Okey. Pintu, penetapan pintu, tanda keluar itu adalah sebahagian daripada sistem-sistem pasif. Kita katakan sistem pasif yang dia memang ditetapkan tidak boleh berfungsi untuk ni lah, memadam, memberi amaran dan sebagainya. Tapi dia adalah memang sistem dari segi keselamatan kebakaran. Okey. Jadi itulah, kalau tuan-tuan terperangkap ada dengar alarm dalam bangunan, kalau boleh tujulah ke arah yang ada tanda keluar, yang ada pencahayaan. Itu adalah memang laluan-laluan yang untuk tuan-tuan selamat untuk keluar.
Khasnya bila tuan-tuan dah jumpa tangga tu, kalau tangga ada pengendaraan, ada pintu rentangan api yang berat bila tuan-tuan nak buka tu kan. Itu boleh katakan memang kawasan yang selamat dah. Okey, itu adalah kawasan selamat. Bila dengar alam, tuan-tuan pergilah ke arah tersebut. Okey, tak payah lagi nak fikir pasal kereta, tak payah lagi fikir pasal barang. Yang penting ni kalau ada value bawakan tempat-tempat yang Selamatkan tentu. diri dulu. Ya, tak payah nak kejar lift dan sebagainya. Lift memang kita tak, bukan kita tak ni sebab dia memang bila berlaku je alam, lift tersebut akan turun automatik. Kalau yang berada dalam lift tu bolehlah selamat kan, dia akan turun kepada ground yang memang tempat melepaskan diri lah. Untuk dia berkumpul di satu tempat dia panggil assembly area. Jadi itulah tips saya, kalau berada dalam bangunan dengan alam, carilah yang ada perkataan keluar sains, yang ada sistem bomba. Yang itu adalah kawasan-kawasan memang selamat. Dia panggil lobby mentang kebakaran kan. Memang adalah kawasan yang memang dilindung untuk asap tak masuk dan sebagainya. Okey. So untuk sistem-sistem bomba tadi macam hose rail, hose gulung, kita ada pancur basah, pancur kren yang ada hose sekali. Lepas tu ada macam pembuka dia, kunci dia tu. And then dekat sini pun saya nampak ada sprinkler. Ada sprinkler. Semburan air automatik dia panggil. Jadi sistem dia adalah panggil sistem aktif lah, di mana dia boleh bertindak. Kalau yang sprinkler tu memang dia boleh memberitahu, boleh memadam kebakaran, boleh menunjukkan lokasi kat mana berlaku kebakaran. Ada setengah-setengah sistem macam tu, macam smoke detector, dia akan beritahu alam dan dia beritahu kat mana lokasi. Kat mana berlaku kebakaran tu. Kita tahu lah. Dah tahu dah. Ya, kita dah tahu kat mana kebakaran yang telah berlaku lah. Jadi kalau tuan-tuan nak guna untuk kecemasan, saya rasa tak ada masalah. Tapi untuk kecemasan lah. Tetapi dengan syarat macam tadi lah, kena ada pengetahuan lah. Tahu macam mana nak guna. Sebab kadang-kadang pernah juga saya pergi masa saya jadi ketua balai dulu, terlibat dalam operasi sebagainya. Kadang-kadang kita jumpa dalam kebakaran tu berlonggok alat pada api. Mungkin dia campak je. Kita tak tahu nak guna. Kita tengok satu tempat tu penuh. Ada barang-barang. Ada sekarang ni. Tapi ya kita memang tak galak lah. Sebab kita lebih kepada alat berhati. Yang jenis macam boleh meletup kan. Tapi itulah cakap tu. Kalau tentu memang ada pengetahuan. Tahu macam mana nak guna. Untuk kecemasan saya tak ada masalah. Tetapi kalau saja-saja nak guna memang tak boleh lah. Tak boleh sistem kita. Sebab kita memang yalah. Bila kita pakai nanti, bila contohnya hos gulung kita pakai, so air dalam tangki tu akan kurang. Setuju. So pump dia mungkin dah biar minyak dia, sebab ada yang pakai minyak. Jadi bila kita guna mungkin minyak dia habis. So bila berlaku kecemasan sebenar, dah tak boleh. Itu yang kita takut selalunya. Betul. Jadi memang, dan selalunya sistem-sistem ini disambungkan kepada balai bomba. Secara automatik. Jadi kita tahu. Jadi kalau kita dah tengok alarm berbunyi, kita akan keluar. Rupanya just you guna untuk suka-suka sebagainya. So ini akan menjadi masalah kepada kami lah kan. Macam satu panggilan palsu dan sebagainya. So memang kita tak benar kalau tuan-tuan gunakan sistem ni kalau bukan kecemasan. Okey, tetapi kalau tuan-tuan memang tahu menjadi ahli organisasi keselamatan kebakaran, sekarang ni kalau permis-permis yang dikategorikan sebagai permis yang ditetapkan, perlu menubuhkan pasukan organisasi keselamatan kebakaran. Baik. Jadi dalam tu ada pasukan dia akan bertindak lah. Baik. So kita akan ajar dia cara mana nak gunakan sistem yang ada dalam bangunan tersebut. Baik. Jadi selalunya ada setengah-setengah sistem tu dia memang boleh bertindak sendiri, tak perlu kepada tuan untuk gunakan. Macam sprinkler, memang dia akan bertindak sendiri. Yang sistem gas tu memang dia akan bertindak sendiri. Tak perlu kita nak ni. Yang perlunya macam tadi hos gulung, pancur basah tu memang kita perlukan tenaga lah untuk gunakan dia. Tapi dalam sistem tu tak perlu pun. Jadi yang pentingnya tuan-tuan selamatkan diri dulu lah. Jadi banyak peralatan-peralatan ni memang kita tu gunakan untuk, bukan saja untuk ni, tapi untuk kita orang jugalah. Untuk tindakan kita orang daripada awal. Supaya ialah kalau bangunan besar tu kita nak bawa pam agak tinggi supaya so kita akan gunakan sistem-sistem yang ada dalam ni untuk membantu Jabatan Bomba lah, anggota-anggota saya untuk memadam kebakaran. Jadi itulah kita memang galakkan kalau boleh permit-permit adalah menubuhkan pasukan-pasukan bertindak supaya sistem tersebut bukan saja boleh digunakan tetapi boleh dibuat penyelenggaraan kan oleh ahli pasukan keselamatan yang ada dalam permis masing-masing lah. Yang itu kita lebih galakkan. Lebih galakkan kan? Iya.
Ya. Contohnya di Geometrica ni saya rasa boleh ditubuhkan satu pasukan Boleh, untuk boleh. artinya jika berlaku kecemasan boleh bertindak Boleh sejak awal bertindak. kan. Kita dulu pergi, kita bantu Ya, Jabatan Bomba. ya. InsyaAllah. So kita memang ada cara lah untuk boleh bekerjasama Boleh. dengan Jabatan Boleh. Bomba kan. Jadi tuan-tuan sidang netizen sekalian, pertamanya kita kena jadi masyarakat yang bertanggungjawab. Kita kena bantu di antara satu dengan lain. Kita kena bekerjasama dengan Jabatan Bomba agar nanti kita boleh menyelesaikan masalah itu dengan pantas. Tetapi kena ada latihan. Kena ada ilmu. Tak boleh tanpa ilmu, tak boleh tanpa latihan. Itulah kalau di universiti, didikan tu penting. Kita nak didik lebih masyarakat faham apakah yang perlu kita bertindak pada satu-satu masa menggunakan ilmu yang bagaimana. Dan kalau yang kita nampak daripada penjelasan Tuan Azam, pastikan walau di mana kita berada tahu exit plan tu kat mana. Mana tangganya, mana pintu nak keluarnya. Bila berlaku emergency, kita boleh terus pergi kepada tempat-tempat yang dapat menyelamatkan nyawa kita. Nyawa tu penting Tuan Azam kan? Nyawa tu penting. Jangan dalam emergency tu dia fikir handphone lagi lah. Dia fikir beg yang dibeli kat pasar raya tu banyak kan. Beli belah tu banyak. Dia nak selamatkan barang pasar raya. Tu relax dulu. Yang penting selamatkan nyawa. Dan nanti kita akan buat program bersama nanti dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Bagaimana kita boleh dapat latihan dan didikan yang mana bila berlaku emergency, walau di mana pelajar-pelajar kita berada. Pelajar kami, Tuan Azam, kami ada pelajar daripada 30 buah negara. Dari di Geometrica University College, pelajar kita daripada 30 buah negara. Dan juga pelajar-pelajar kami, bukan saja undergraduate, kita ada working adult. Maknanya, kebanyakan industri, working adult ni, apabila mereka belajar di Geometrica University College, mereka berada di lokasi-lokasi syarikat-syarikat mereka. Jadi maknanya di GUC ni nanti, apa yang kita boleh bantu adalah kita boleh latih pelajar-pelajar working adult kita, pelajar-pelajar undergraduate kita, pelajar-pelajar daripada 30 buah negara di GUC agar ada ilmunya di saat emergency. Maka mereka boleh bangkit, bantu menyelesaikan masalah di lokasi masing-masing. Di mana mereka berada. Mudah-mudahan bila kita ada satu sinergi macam tu, maka kita boleh menyelamatkan lebih banyak nyawa dan boleh memudahkan lebih banyak urusan insya-Allah. Boleh Tuan Azam kita buat sama-sama tu. Pelajar-pelajar GUC semua pun kena ingat tu. Mulai hari ni bersama-sama dengan saya, dengan Tuan Azam, dengan fakulti semua, kita kena dapatkan ilmu yang secukup-cukupnya dan niat dalam hati kita akan jadi frontliner bantu masyarakat di saat masyarakat memerlukan kita. Tanam iltizam tu cukup-cukup dalam hati kita. Jadi kalau kita tengok lagi Tuan Azam, katalah Tuan Azam, kalau kita ada knowledge, kita ada skill, tahulah guna fire extinguisher tu. Kalau tiba-tiba di luar sedar saja-saja je orang nak pakai fire extinguisher hose semua tu tanpa izin, adakah boleh mereka ni dikenakan compound oleh Jabatan Bomba? Tu lah, saya semangat je tengok Prof cakap tu, semangat dengan bomba. Saya pun kagum juga dengan Prof sekarang ni. Khasnya Geometrica University College lah. Ada inisiatif untuk membawa ke arah keselamatan kan. Kita buat sama-sama. Mewujudkan pasukan untuk sama-sama membantu Jabatan Bomba dalam kita meningkatkan dari segi aspek keselamatan. Yalah, baguslah Prof kalau dapat sama-sama dengan Jabatan Bomba untuk kita melihat balik berkenaan dengan aspek keselamatan ni. Saya rasa kementerian kami pun memang ada program-program berkelibatkan komuniti dan sebagainya untuk kita sama-sama lah sekarang ni memastikan negara sentiasa dalam keadaan yang selamat, bersedia menghadapi sebarang bencana kan. Jadi itulah, terlupa saya nak maklumkan tadi, bila kita pergi shopping kompleks jangan lupa macam Prof katakan tadi tu, tahu kat mana lokasi kita, kat mana. Memang kita dalam bangunan kita memang syaratkan pihak pemilik bangunan kena sediakan plan laluan kecemasan tu. Dia tahu kat mana shopping dia tu. Kalau boleh masuk dia tengok dulu saya berada kat mana jalan keluar, mana keluar sebagainya.
So, ialah sebagaimana saya katakan tadi, approach berkenaan dengan peralatan-peralatan pemasangan keselamatan kebakaran atau monitoring kebakaran kita ni. Yang macam tadi Prof kata ada hos lah, hos gulungnya dengan alat pembedah apinya. Memang kita akan nampak biasa dekat mana-mana bangunan lah. Ada peralatan-peralatan disediakan. So, sebagaimana saya katakan tadi, kalau tujuan keselamasan tidak ada masalah. Kalau betul-betul you guna tu memang ada kebakaran ketika itu, tidak ada masalah. Memang kita sediakan alat tu untuk memadam kebakaran lah. Tapi sebagaimana perkataan kita, kena ada ilmu, tahu macam mana lah. Supaya tidak memudaratkan balik kepada pengguna. Takut tuan-tuan tersilap akan memberi kesan pula kepada tuan-tuan dan juga perempuan. Mungkin terluka, tercedera dan sebagainya. Okey. Jadi dalam sebagaimana saya katakan tadi, sebagaimana dalam tugas Jabatan Bomba yang digariskan dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988 ataupun Akta 341, kita memang adalah beberapa section di dalam akta tersebut yang kita boleh ambil tindakan lah. Bukan saya nak menakutkan tuan-tuan dan puan-puan. Dan ialah niat tuan-tuan untuk tolong, lepas tu kena pula saman, kena kompau pula kan. Itulah kadang-kadang ialah kita buat kadang-kadang untuk yang ada niat yang tak baik lah. Kalau yang niat baik tak ada masalah kan. Yang niat tak baik yang akan memberi kesan pada tuan-tuan, pada kita juga, menyebabkan family kita pun, kita sendiri yang terperangkap menjadi mangsa kepada kemalangan lah. Kebakaran kemalangan yang lain-lain dan sebagainya. Jadi kita Jabatan Bomba memang ada akta yang telah diluluskan pada tahun 1988 lah. Sebab itu dipanggil Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Okey. Dan kita ada buat pindahan yang terbaru pada tahun 2018. Pindahan pada bulan Oktober. So sekarang ni kita menggunakan pakai Akta Perkhidmatan Bomba 1988, pindahan Oktober 1918 lah. Itu yang terbaru. Jadi banyak yang kita buat penambahbaikan dalam akta tersebut, yang mana adalah yang menyentuh beberapa perkara ataupun beberapa section yang melibatkan orang ramai lah. Okey. Di mana antara section yang terlibat, yang melibatkan tuan-tuan dan juga perempuan lah. Jika tuan-tuan buatlah kesalahan tersebut, yang kita boleh ambil tindakan. Yang pertamanya berkenaan section 26, iaitu menyembunyikan dan menyalahgunakan pilih bomba. Yang ini selalunya kes compound, kalau tuan-tuan parking kenderaan lah selalu. Memang. Okey, parking kenderaan dekat pilih bomba. Kita dah sediakan petak dan sebagainya, tapi tuan-tuan dan juga perempuan parking juga kan. Parking kat situ. So kalau itu memang kita boleh ambil tindakan. Selalunya yang ni compound lah. Okey, yang ni untuk compound. Dia mengganggu tugas bomba kan? Ya, sebab ialah kalau dah tuan-tuan parking kat situ kan, kita tak nampak lah satu kan. Ya. Menyembunyikan satu belah, menyembunyikan. Dan juga kadang-kadang ada yang pakai lah. Selain benda ada juga Dia yang bawa pakai. mandi kat bilik bomba. Ya, dia buka kan, boleh Dia buka. Kalau ada kunci dia, walaupun kita dah reka bentuk kunci nak buka tu, memang ada kunci khas dia, tetapi ada setengah-setengah di dalam permis tu, dia memang boleh, sebab dia terus sambung kepada pump. Jadi bila dia buka saja memang dah keluar air dah. Memang pilih bomba bertekanan pula. Jadi kalau bukan tujuan kecemasan dan sebagainya tadi, memang satu kesalahan lah. Okey. Ini kita boleh compound. Kalau compound dia bawah pada 500 lah. Okey. Kalau kita jumpa, so kita boleh compound. Di bawah section 26 ni. Menyembunyi dan menyalahgunakan pilih bomba. Okey. Khususnya berkenaan dengan section bawah penguatkuasaan lah atau pendakwaan itu, memang berkenaan kuasa untuk kita memanggil tuan-tuan dan juga perempuan untuk memberi keterangan lah bagi tujuan pendakwaan. So kalau kita buat pemeriksaan, ada bangunan yang tidak membaiki ataupun ada peralatan-peralatan bomba dia rosak dan sebagainya, ataupun melibatkan bangunan tempat tuan-tuan bertugas dan sebagainya, yang boleh membantu kita dalam memberi maklumat, kita akan panggil lah. Di bawah section 37 sampailah kepada section 44. Ini berkenaan dengan pendakwaan. Jadi Pendakwaan. kita ada kuasa lah untuk memanggil tuan-tuan, untuk menjadi saksi, memberi keterangan dan sebagainya. Okey. Dan sebenarnya berkenaan dengan di bawah
section untuk berkaitan dengan perkara lain ataupun pelbagai dia panggil. Yang ini banyak melibatkan masyarakat lah ataupun tuan-tuan dan puan-puan. Di mana di bawah section 51 kita yang terbaru, lepas kita buat pindahan pada tahun 2018 ni. Kalau sebelum ni memang denda dia tak besar lah. Tetapi untuk yang terbaru ni, jika tuan-tuan mengganggu pegawai bomba bantuan dan pegawai bomba sukarela dalam melaksanakan tugas. Termasuk kerja-kerja pemadaman lah selalunya ada kes ni Prof. Ya. Mencaci, Kacau lah. menghina. Itu dah dikategorikan tadi the war section 51 ni, mengganggu tugas-tugas pegawai bomba lah semasa menjalankan tugas. Dia mengganggu kita, mencaci, menghina dan sebagainya. Yalah. So ini kita boleh dakwa ke mahkamah, yang mana denda dia adalah RM50,000 Betul. dan penjara ataupun penjara 5 tahun lah. Betul. Ni kita dah tingkatkan jumlah denda ni. Dia kacau pula. Ada corporate case lah yang memang ada macam tu lah kan. Dia mengganggu sampai ada mencederakan, memukul, menumbuk dan sebagainya. Setuju. So section ni melindung ialah bukan sahaja pegawai bomba tetapi juga merangkumi orang-orang yang kita arah untuk membantu tu. Kalau dia mengganggu pun kita boleh dakwa di bawah section ni lah. Jadi yalah, kalau kita selalu nak marah pun jangan itulah kan. Yalah. So kena hati-hatilah sebab kita ada saluran dia kan. Kalau tuan-tuan tak puas hati dengan perkhidmatan yang kami berikan, tuan-tuan boleh buat aduan lah ke jabatan supaya kita ambil tindakan kepada pegawai-pegawai kita yang mana mungkin tak betul melaksanakan tugas dia. Okey. Begitu juga dengan section 52 berkenaan dengan kegagalan mematuhi arahan. So kalau kita pegawai bomba mengeluarkan apa-apa arahan supaya tuan-tuan keluar contohnya, jangan masuk dan sebagainya, tak benarkan masuk. Contoh kalau tuan-tuan ingkar, so kita boleh ambil tindakan juga di bawah section 52 ni. Okey, yang ni lebih pada compound jugalah. So kita tak adalah bawa ke mahkamah. So kita akan keluarkan compound. Okey. And then seterusnya section 53 berkenaan dengan pemakaian seragam tanpa kebenaran. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi pegawai bomba kan pakai uniform bomba, tapi memang ada kes ada kes sekarang dia menyamar menjadi pegawai bomba, hasilnya macam tujuan pemeriksaan lah. Oh ya, betul. Tujuan alat pembenar api dijual dan sebagainya. Dia cakap dia adalah pegawai bomba dan sebagainya. So ini menjadi satu kesalahan lah. Saya rasa banyak juga pasukan uniform yang lain pun ada melibatkan section ni, menyalahgunakan pakaian seragam kan. Dia kadang dia nak masuk premis tu, dia kata dia jabatan bomba. Yelah, itulah. Jadi itulah tak boleh lah kalau itu tak boleh kita. Yalah, kita takut macam tu lah kan. Takut dia menyamar untuk kenakan pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Menyalahgunakan kuasa dia. Menyalahguna kuasa. Okey, seterusnya berkenaan dengan section 54 berkenaan pemalsuan dokumen, penyataan dan juga maklumat berkaitan dengan mungkin tuan-tuan palsukan berkenaan dengan laporan kebakaran. Kita dah bagi tuan-tuan ubah dan sebagainya jumlahnya. So itu menjadi kesalahan kan. Nak buat tuntutan lebih dan sebagainya, memasukkan tuan-tuan mengubah maklumat dokumen yang memang kita nak jadikan sebagai bahan bukti. Itu over kreatif tu tuan. Ya, itulah. Tak boleh tu, tak boleh. Tak boleh ya. Sebab memang ada lah kata kita, so tak boleh mengubah atau memasukkan dokumen dan sebagainya. Okey. Seterusnya berkenaan dengan section 55 iaitu kesalahan berkenaan dengan penggera kebakaran sebagaimana yang Prof katakan tadi kan. So kita ada bermacam penggera. Itulah saya pun terlupa nak nyatakan tadi. So kita ada di bangunan, kita ada break glass, kalau tuan-tuan biasa nampak pecah kaca tu kan. Pecah kaca. So itu pun kadang-kadang ramai yang apa ni, orang ramai kadang cuba menyalahgunakan pecah kaca tu, pecah dan sebagainya. So jika tuan-tuan ambil tindakan macam tu, so kita boleh dakwa ke mahkamah lah. Okey, dan juga boleh compound berkenaan perkara ini. So tolong ambil perhatian lah ya. Kalau jika tuan-tuan nampak pun tuan-tuan boleh lapor, kita akan boleh ambil tindakan. Tapi dengan bukti yang kukuh lah untuk kita buat pendakwaan. Okey. Jadi janganlah suka-suka sewenang-wenangnya cuba nak merosakkan apa yang telah disediakan dengan cantik dan kemah dan sebagainya tu. Okey, seterusnya memberi laporan palsu mengenai kebakaran pun ini adalah satu perkara yang dulu kita sebut selalu panggilan palsu dan sebagainya lah. Panggilan palsu Ya. Masih lagi ada tuan sampai hari ni?
Masih, tapi dah berkurangan Dah lah. berkurangan lah. Alhamdulillah sekarang masyarakat dah peka. Jadi saya rasa dah tak ada sangat sebab yalah telefon sekarang ni semua kita boleh detect nombor dan Ya, sebagainya. betul, tak boleh lari Dulu dah. yang kes palsu tu banyaknya Prof adalah telefon public ni. Dia Sekarang orang dah tak telefon boleh. kita tak boleh nak detect. Jadi sekarang ni kita boleh detect, kita boleh kesan, kita Setuju. boleh dapatkan siapa dia punya pemilik dia. Setuju. Jadi denda dia pun kita dah tingkatkan kepada 20,000. 20,000 panggilan 20,000 palsu. ataupun 3 tahun penjara. Jangan Kalau panggil tuan-tuan palsu. buat panggilan, membuat laporan palsu lah mengenai Palsu. kebakaran kan. Kita pergi-pergi tengok tak ada pun. Tak ada. Aduh. Jadi saya rasa yang tu ialah beberapa kesalahan yang kita boleh ambil tindakan di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1998 lah jika tuan-tuan melakukan kesalahan lah. Jadi setakat ni kita taklah selalu ni ialah kita nakkan masyarakat tu dia sendiri alert lah tentang keselamatan kan, supaya dia tahu sedar. Yang itu mungkin melibatkan diri dia, ahli keluarga dia kalau dia cuba melakukan sesuatu yang merosakkan peralatan perlombaan, membuat panggilan palsu, memasukkan dokumen dan sebagainya. Jadi ini adalah just untuk meningkatkan kesedaran. Kesedaran pada masyarakat. Kita tak nak ni kan. Yalah. Tetapi harap masyarakat sedar. So kita ada peruntukan undang-undang yang kita boleh ambil tindakan. Setuju. Setuju sangat tu. Kita sama-samalah memastikan semua peralatan berbagai aspek keselamatan ni diambil perhatian lah oleh masyarakat dan juga kita sendiri lah. Baik. Ya, Prof. Baik. Jadi begitu netizen sekalian, ingat tu. Jabatan Bomba telah buat segalanya. Berlaku kebakaran within 1 minit kena keluar daripada balai. Dalam masa 10 minit kena sampai tempat kejadian. Bukan tu saja, dah ada alatan-alatan yang dah sedia ada agar memudahkan kerja-kerja Jabatan Bomba. Begitu juga dah ada segala persiapan spesifikasi bangunan dan sebagainya. Maknanya pada masa ni Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menyusun segala-galanya agar memudahkan apabila berlaku kecemasan. Janganlah kita ambil kesempatan letak pula kereta dekat pilih bomba kan. Lepas tu bila kena saman kena marah pula balik. Tak boleh lah macam tu. Jadi undang-undang hanyalah membantu kita agar menjadikan segala struktur ataupun SOP ataupun yang telah disusun boleh berjalan dengan sempurna. Walaupun Jabatan Bomba berkuasa untuk mengenakan kompaun dan sebagainya, tapi dimohon agar orang ramai adalah budi bicara tu. Kita kena tolong satu sama lain pasal pasal yang penting ni, yang penting adalah kita ni nak selamatkan nyawa. Nyawa tuan-tuan, nyawa jiran-jiran dan sebagainya. Baik. Jadi katalah sekarang ni kami orang-orang ramai, Tuan Azam orang ramai. Saya, jiran saya di sekitar Setiawangsa, kami rasa terpanggil nak bantu lagi Jabatan Bomba. Nak bantu lagi, nak engage dengan lebih rapat lagi dengan Jabatan Bomba. Rasanya apakah yang perlu kami lakukan, Tuan Azam? Yalah, kita memang galakkan supaya masyarakat ni bekerjasama ataupun sama-sama lah membantu Jabatan Bomba ni untuk kita memastikan aspek keselamatan hasil kebakaran ni dapat dikurangkan ataupun tak ada berlaku sangat. Kalau memang dulu kita pernah buat kempen sifar kebakaran kan, kita pernah buat tu, tapi yalah kita tahu kebakaran ni memang kita boleh nak jangka sesuatu yang sebab sekarang ni pun boleh katakan dunia semakin maju dan sebagainya, so banyak risiko-risiko baru yang kita hadapi kan. Kalau dulu tak ada kereta elektrik, kita ada kereta elektrik, kita ada kereta api bawah tanah dan sebagainya. So risiko kita makin bertambah sekarang ni. Beban tugas pun semakin bertambah sekarang ni. Tak kira cuaca kita orang ni, panas dengan musim kebakaran, lalang hutan dan sebagainya. Kalau musim hujan tu memang banjir dan sebagainya. Sentiasa sibuk. Memang saya boleh katakan tak menentangkan lah kan untuk untuk memberi perkhidmatan ni. Jadi kita memang menggalakkan masyarakat untuk sama-sama lah. Sebagaimana banyak je agensi lain pun. Kita nakkan masyarakat ni bersama-sama
untuk kita mengambil langkah-langkah keselamatan ni lah kan. Jadi dalam Jabatan Bomba ni kita ada pasukan bomba sukarela. Okey. Yang mana memang kita buka kepada komuniti dalam masyarakat untuk tubuhkan. So boleh tubuhkan untuk bomba sukarela. Di mana kita bantu dari segi peralatan, kita bagi latihan, kita bantu segi peralatan, masuk dengan pakaian kita bekalkan, tetapi bukan untuk semualah. Kita bekalkan untuk cukup untuk dia pergi operasi, jaket keselamatan, seluar, kasut, helmet dan sebagainya. Kita bantu sekarang ni. Kita bagi pam, kita bagi jentera. Oh, bagi semua nampak. Kita bagi, dan kita juga sediakan insurans untuk diorang. Insurans lagi, Ya, Masya jika Allah. berlaku kemalangan semasa diorang bertugas memadam sebagainya, dapatlah sikit diorang Dapat juga. pempasan Ya, untuk mengurangkan beban yang ditanggung Beban. lepas dia terlibat dalam pelbagai sebagainya. Jadi kita cover dengan insurans sekarang ni untuk bomba ni, bomba sukarela ni. So kita galakkan untuk tubuhkan, tapi janganlah terlalu dekat sangat kan. Memang lebih kawasan-kawasan yang jauh lah. Yang jauh daripada perkhidmatan bomba ni. Okey. Kalau dekat sangat tu nanti kan dia, tapi tak ada macam masalah kalau tuan-tuan memang ada komuniti yang sanggup, tak ada masalah. Saya kita tak ni. So permohonan ni boleh diajukan kepada balai bomba yang terdekat lah. Okey. Jadi dia akan bagi taklimat, bagi penerangan macam mana nak tubuhkan, apa syarat-syarat dia. Okey, pasukan bomba sukarela ni. Keduanya kita ada bomba komuniti. Bomba komuniti ni adalah satu badan yang ditubuhkan di peringkat komuniti. Okey. Dia boleh di kalangan persatuan-persatuan yang ada, contohnya rukun tetangga. Okey. Ahli yang sama. Ya, So ya. tubuhkan sebagai bomba komuniti. Bomba komuniti. So bomba komuniti ni kita akan ajar bagi latihan juga. Macam mana jika berlaku kebakaran dari peringkat awal, kita akan ajar dia macam mana nak padam gunakan alat pembelah api, sistem yang ada lah. So dia juga akan bantu memberi penerangan, nasihat kepada masyarakat. Okey. So yang ni tak ada masalah. Kalau yang persatuan bomba sukarela tu dia kena berdaftar lah. Kena berdaftar. Dengan pendaftaran pertubuhan. ROC. Tetapi yang ROC. So yang untuk bomba komuniti tak perlu. Tak perlu Sama madi dengan bomba sajalah. Okey. So kita akan bantu dia, kita akan membuat latihan dan sebagainya. Okey. Dan di samping itu sebagaimana saya katakan tadi lah, OKK iaitu dia berperingkat permit industri dan sebagainya, bangunan, pemilik bangunan untuk di Jumatika sendiri boleh tubuhkan OKK, dipanggil Organisasi Keselamatan Kebakaran. Di mana ada satu pasukan yang ialah ada pasukan pemadaman, dia kadang-kadang ada yang kerja-kerja penyelamatan dan sebagainya. Dia dah ada So yang ni kita skill-skill tu. kita akan bagi latihan lah. Okey. Yang ni yang rasanya boleh tuan-tuan tubuhkan lah di peringkat. Jikanya tak boleh dalam komuniti, di peringkat dalam bangunan dalam tempat tuan-tuan bekerja sendiri. Okey. Dan kita juga ada untuk pegawai bomba bantuan sekarang ni. So, kalau berminat dengan kerja-kerja bomba lah. Ya. Nak jadi ahli Ramai bomba. peminat tu. Yalah, sebab yalah kalau nak jadi ahli bomba tu kena melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan sebagainya kan, melalui proses temuduga. Yang ni pun sama jugalah, tetapi dia ada lebih longgar sikit lah. So yang ni pun kita akan buat iklan selalu. Boleh. Untuk siapa-siapa berminat untuk. Tetapi dia memang adalah syarat dia. Dia memang syarat dia lebih kurang untuk jadi ahli bomba jugalah. Boleh. So memang kuasa dia sebagaimana kalau tuan-tuan tengok Akta Perkhidmatan Bomba, memang kuasa dia lebih kurang macam pegawai bomba juga. Macam pegawai bomba juga. Ya. Jadi kita memang tapi ialah yang ni bergantung pada kekosongan. Ada jumlah-jumlah dia. Okey. Dan kita juga dalam akta kita juga boleh memberi pingat. Pingat, pangkat, kehormat dan sebagainya jika tuan-tuan menyumbang memberi semua bakti, menyelamatkan orang dan sebagainya, kita boleh iktiraf tuan-tuan, bagi penghormatan. Jadi kita memang menggalakkanlah supaya masyarakat sentiasa rapat dengan kita orang kan. Contohnya boleh menyalurkan maklumat jika berlaku kebakaran sebagainya, kemalangan, bencana. Dan juga seperti tadilah peralatan-peralatan yang pemasangan
kebakaran yang rosak dan sebagainya. Pilih bomba bocor. Pilih dan bomba sebagainya. bocor. So kita ada teman pilih bomba. Oh, teman pilih Kita bomba. ada teman pilih bomba. Tuan-tuan boleh terlibat untuk bantu kita untuk jaga pilih bomba. Sebab Jaga kalau pilih pilih bomba tak boleh nak guna, memang ibarat macam tak boleh nak Tak memuji ada. jugalah. Sebab itulah senjata Itu kita. senjata. Itulah senjata kita. Kalau tentera tu dengan senapang kita, itulah peluru Air tu, kita, peluru dia air tu. Kalau tak ada tu memang Pilih agak ni lah. rosak susah kita. Lambatlah sikit kan. Okey. kan. Teman Pilih pilih bomba namanya. Ya, kita ada teman pilih Teman. bomba. Jadi Sahabat masyarakat pilih memang bomba. dialu-alakan Setuju? untuk terlibat sebagai Setuju. teman pilih bomba. Okey. Ini adalah beberapa program yang kita rasanya tuan-tuan boleh terlibat lah. Boleh. Untuk memang menjadi rapat dengan Jabatan Bomba lah untuk sama-sama. Dulu kita ada rakan bomba dan sebagainya. So beberapa program lah kita sentiasa laksanakan dengan masyarakat supaya kita galakkan masyarakat ni, selain kita dapat menyalurkan maklumat, dan tuan-tuan sendiri dapat membantulah semasa kerja-kerja penyelamatan dan sebagainya. Setuju. Jadi saya rasa cara yang terbaik jika tuan-tuan nak dapat maklumat adalah melalui balai-balai bomba lah. Balai bomba berhampiran dengan tuan-tuan untuk tuan-tuan boleh bertanya lah apa caranya kalau tuan-tuan nak menyertai kami. Okey. Dan kalau di peringkat contohnya Geometrika sendiri pun kita ada kadet bomba. Kalau di peringkat sekolah ada peringkat universiti, kita ada siswa bomba lah. Siswa bomba. Jadi tuan-tuan boleh tubuhkan pasukan siswa bomba ni. So ini pun sama juga, kita akan bagi pendedahan berkenaan dengan berkenaan dengan kebombaan. Kita bagi di training, latihan, pendedahan, bukan saja pemadaman, perkara-perkara yang berkaitan dengan kebombaan lah. Jadi mungkin bila tuan-tuan keluar nanti, tuan-tuan boleh membantu. Bukan saja diri, ahli keluarga, juga tempat tuan-tuan bekerja nanti. Setuju. Jadi kita pun memang menggalakkanlah juga untuk ini adalah boleh katakan program yang baru juga yang kita laksanakan dengan siswa bomba ni lah. So ni adalah untuk di peringkat universiti. Boleh. So saya harap sangat mungkin Geometrika boleh menubuhkan pasukan. Boleh insya-Allah. Boleh tuan. Boleh tuan. Yang lain macam itulah saya rasa ialah maklumat tu memang kita selalu sampaikan melalui media massa dan media cetak lah. Jadi kita memang lalukan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan Jabatan Bomba. Baik. Untuk sama-sama kita memastikan keselamatan dalam negara ni, segi kebakaran dan juga jalan lain itu dapat kita hindarkan. Baik, terima kasih Tuan Razam. Jadi itulah dia netizen bersama kita Tuan Razam yang mana telah berikan banyak maklumat yang penting pada kita. Dan yang utamanya, di mana kita berada, sama ada kita berada di komuniti, kita kena bantu juga. Berada dalam bangunan, kena bantu juga. Nak tubuhkan ROC tadi pun boleh bantu juga. Yang penting, kita ada niat untuk bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan. Kerana isu keselamatan adalah isu kita sebagai satu kelompok masyarakat. Tak boleh berharap dengan pasukan bomba saja, kita kena bersama-sama. Dan oleh kerana itu juga kan Tuan Razam, kami bersama-sama dengan Geometrika, Jabatan Bomba bersama Geometrika University College, kita nampak isu ni isu penting. Oleh kerana isu ni isu penting, mari kita do our collaboration. Kita bersama-sama membantu Geometrika dan juga Jabatan Bomba agar nanti kita boleh memberikan lebih banyak lagi manfaat kepada semua. Jadi ada beberapa netizen yang bertanya soalan tu. Boleh saya sampaikan isi hati dia, isi hati mereka kepada Tuan Razam? Ya, boleh. Kalau ada, saya boleh jawab, saya akan jawab terus lah. Boleh, insyaAllah. Kalau tak boleh tak apa, kita akan jawab nanti. Kalau ada soalan yang belum lagi diutarakan, boleh diutarakan, nanti saya akan pick up dan saya akan tanyakan kepada Tuan Razam. Yang penting kita nak belajar sama-sama, kita nak baiki diri sama-sama. At the end of the day, kita akan work together atas niat dan tujuan yang sama. Jadi ini ada satu soalan ni Tuan Razam daripada Nur Syafiqah. Dia tanya, boleh ke golongan wanita nak masuk bomba? Terutama mereka yang sukakan cabaran. Dia tanya wanita, dia tak tahu ramai dalam tu. Boleh Tuan Razam respon sikit? Ya, kita memang untuk wanita kita memang tak ada pun ni. Yang pentingnya cukup syarat dia. Ada syarat dia lah untuk wanita kalau nak masuk bomba tu kan. Dia punya ujian dia. Ujian. Panjat tali, itu kenalah. Panjat tali. Angkat berat. Itulah untuk peringkat untuk dia nak masuk sebagai pegawai bomba lah.
Begitu juga yang lain tu lah, yang untuk persatuan-persatuan tadi pun tak ada masalah pada saya. okey. Memang kita ada melibatkan wanita juga yang menyertai pasukan bomba sukarela, bomba community ataupun yang tadi OKK di peringkat industri dan sebagainya kan, permis dan sebagainya. So tak ada masalah untuk wanita terlibat dalam aktiviti. Dan kita ada perancangan di akademik untuk membuat macam aktiviti sukan lasak sebenarnya dalam perancangan itu sebagaimana anak menteri tu. Mungkin kalau yang berminat nanti kita akan wawarkan nanti lah berkenaan perkara itu. Di mana kita set up di dalam akademik kita tu untuk aktiviti lasak lah, dia kena merangkak, dia kena layan yang sekarang dia orang suka tu lasak Tuhan. Jadi kita ada larian bomba, program macam tu lah, larian bomba dan sebagainya tu. So adalah aktiviti-aktiviti dengan masyarakat yang kita ada buat. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang kita memang jemput, tak kira peringkat penilah kan, sama ada lelaki wanita memang boleh sertai. Boleh sertai. Yang penting dia lepas syarat-syaratnya. Ya, kalau yang nak masuk bomba kena ikut syarat tu Betul lah. ikut syarat. Panjat tangga tu selamba je tak. Itu kena. Okay. Jadi bagi Nur Syafiqah tak ada masalah. Boleh. Di jawatan bomba ni tak ada masalah. Laki perempuan boleh masuk. Yang penting kita memang niat memang nak bantu masyarakat. Jiwa tu memang jiwa nak bantu masyarakat. Jadi soalan lain mengenai, saya rasa berapa minit kita dah tahu, within 10 minit akan sampai kan di tempat kejadian. Okey, ada soalan yang ini daripada Muhammad Yusof. Dia kata musim-musim COVID-19 ni asyik duduk rumah tak ada buat apa. Dia masak lah, tengok TV, duduk depan PC. Tiba-tiba berhadapan situasi kecemasan, contoh berlaku renjetan elektrik atau kebakaran di dapur. Jadi kalau tengah-tengah masak tak buat apa kan, tiba-tiba berlaku kebakaran tu berlaku di dapur. Apakah sepatutnya cadangan lah tuan yang Muhammad Yusof boleh buat? Tu sebagai saya katakan tadi, kalau benda tu rasanya tuan-tuan boleh padamkan. Kalau kebakaran di dapur tu memang selalunya kita galakkan ada fire blanket kat situ. Ada dapur, ada selimut kebakaran lah. Selalunya kalau tak ada pun cari kain yang basah, yang tebal tu, tutup. Kalau selalunya kadang-kadang yang banyakkan di dapur adalah terlupa nak tutup, masuk yang api dalam kuali. Tu dia. Dan ada kebocoran gas dan sebagainya. Yang tu. Kalau tak, keluarlah ubah hubungi jawatan bomba. Okey, kalau boleh gunakan yang macam tadi lah saya kan, selalunya yang itu kita galakkan. Kalau boleh ada fire blanket tu lah. Itu memang kita ada jual di kedai-kedai, ada permis sebagainya. Yang percikan api elektrik ni memang kena tutup switch utama lah. Tutup switch utama. Itu saja. Kalau ada alat pemadam api yang sesuai untuk elektrik adalah menggunakan gas lah. CO2 yang tabung dia warna hitam. Tabung warna hitam. Yang itu adalah untuk api elektrik yang sesuai lah. Tetapi kalau alat pemadam api pun boleh juga. Tetapi dia akan ni lah. Tapi elektrik yang kita galakkan yang tu lah. Menggunakan gas. Itu kalau elektrik memang kena tutup switch utama je lah. Kena tutup lah. Bahaya tu. Kena tutup switch utama lah. Yang tu saya rasa kalau nak sentuh, takut nanti kena renjatan dan sebagainya. Ya, betul. So kena peka. Ada bau tu kena tengok lah. Kalau ada bau pelik tu, kalau tuan-tuan perempuan terdapat bau yang pelik agak ni, tu kena alert lah. Kena tengok mana mungkin ada kebakaran. Selalunya kebakaran elektrik macam tu. Dari elektrik kan? Ya, dia akan mengeluarkan bau. Baik. Maknanya kena sentiasa peka. Bau lain sikit je, cari kat mana bau tu. Kan? Dan jangan galut. Dan yang penting di rumah juga kena sediakan juga asas dia tuan kan? Maknanya ada blanket kan? Agar bila berlaku emergency tu kita boleh bergerak awal. Kita ambil tindakan awal lah. Ambil tindakan awal. Kalau rasa boleh. Kalau tidak, nanti tu hubungi jawatan bomba lah. Keluar, selamatkan diri tuan-tuan, itu yang penting. Baik, saya rasa kita dah sampai ke penghujung. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak Tuan Razam. Saya rasa hari ni banyak ilmu saya dapat. Maknanya jawatan bomba ni dah orang kata memang dah structured betul gerak kerja untuk menyelamatkan apabila berlaku emergency tu. Dan sekarang ni terpulang kepada masyarakat, kepada orang awam, kepada pelajar, kepada institusi agar kita boleh membantu pihak bomba. Jadi insyaAllah niat di hati kami, ini bukan yang terakhir ni Tuan Razam. Kita akan ada nanti sharing session lagi. Bagaimana agar kita di masa akan datang kita boleh lagi memberi lebih banyak ilmu, lebih banyak manfaat pada semua masyarakat kita. Jadi kepada netizen semua, thank you very much kerana bersama dengan kita, yang mana
tak join sesi live, tak ada masalah, jangan risau. Boleh tengok balik di Johamatika University College rakaman-rakaman yang kita lakukan. Sesi live ini pun boleh ditengok semula. Boleh ditengok banyak kali. Fahamkan betul-betul nasihat Tuan Azam ni. Nasihat daripada yang pakar bagaimana kita boleh bertindak di waktu kecemasan nanti. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Tuan Azam dan kepada netizen semua, stay tune. Ingat tadi saya kata ada berapa yang nak kena follow, ada berapa? 7 nak kena follow. Yang pertama kena follow Instagram GUC, nombor 2 kena follow Facebook GUC, nombor 3 kena follow Twitter GUC, nombor 4 kena follow YouTube GUC, nombor 5 kena follow TikTok GUC, nombor 6 kena follow website dan nombor 7 ada Telegram GUC. Mari kita bersama-sama create satu society, satu community yang kita akan saling bantu antara satu dengan lain. Jadi hingga kita bertemu lagi dalam sesi FB Live yang akan datang, saya Amir Syed Abu Bakar mohon maaf zahir batin Tuan Azam dan semua kalau ada salah silap daripada ucapan tadi. Jadi insyaAllah ada final say daripada Tuan Azam kepada netizen di luar. Itulah bagaimana yang Prof kata saya pun membawa banyak jika ada penyampaian saya ataupun tutur kata saya yang tidak menyenangkan tuan-tuan dan puan-puan, membawa banyak dan ialah apa yang saya katakan tadi adalah sebahagian daripada pengalaman saya lah selama sambil bertugas dan juga apa yang saya rasa perlu sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama menjaga aspek keselamatan bukan dengan aspek kebakaran dan juga kecemasan ni supaya kita dapat hadapinya dengan apa kata dengan sebaik yang mungkin. Supaya bencana itu kita tidak menyebabkan sampai kematian kan. Dan kita dapat kurangkan kemusnahan harta benda lah. Jadi saya sangat-sangat mengalukan tuan-tuan dan puan-puan untuk bekerjasama dengan Jabatan Bomba lah. So itu banyak saluran yang saya rasa sekarang ni dah dunia semakin canggih dan sebagainya, semakin kompleks kan. Banyak peralatan ataupun kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk kita sama-sama lah berkongsi maklumat, berkongsi pengetahuan dan sebagainya dalam aspek keselamatan ni. Jadi terus saya mengalu-alu lah untuk tuan-tuan sama-sama dengan Jabatan Bomba dan Rakyat Malaysia untuk kita mengambil langkah-langkah yang terbaik lah dalam komuniti kita, dalam negara kita dan sebagainya. Dengan itu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Johamatika sekali lagi kerana sudi berkongsi berkenaan dengan keselamatan dengan Jabatan Bomba dan Malaysia dan harap jelah kerjasama ni akan terjalin dan saya pun ramai lagi rakan-rakan pegawai saya yang lebih berpengalaman berkenaan dengan bomba untuk berkongsi InsyaAllah dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah sesi yang akan datang. Boleh. Jadi netizen follow rapat-rapat Johamatika University College InsyaAllah untuk sesi-sesi yang akan datang. Jadi akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.